Salam sejahtera kepada semua pelajar. Terima kasih kerana Anda sudah meluangkan masa untuk menonton video pengajaran pada hari ini. Dan topik yang akan cikgu bincangkan adalah topik dalam bab 3, pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, diharapkan pelajar membuka buku teks. Apa yang cikgu paparkan ini yang ada di dalam buku teks kamu, yaitu muka surat 56. Ini adalah sinopsis. Ini adalah gambar yang ada dalam buku teks kamu, gambar Karkosa Seri Negara Kuala Lumpur yang pernah menjadi kediaman rasmi Pesuruhjaya Tinggi British semasa pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1904. Apa yang Anda pelajari dalam bab ini ialah sinopsis dia. Kita boleh lihat di sini. Kamu akan belajar mengenai negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang, yang mana keempat-empat buah negeri ini sangat kaya dengan hasil bumi, terutamanya biji timah. Kekayaan hasil bumi ini telah mendorong British untuk menggunakan pelbagai strategi bagi meluaskan kuasa ke atas negeri-negeri ini. Dalam bab 2, kamu belajar tentang negeri-negeri selat yang mana British telah berjaya menguasai Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura. Dan pada bab ini, British mula meluaskan kuasa ke 4 buah negeri ini, yaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan juga Pahang. Sebab 4 buah negeri ini sangat kaya dengan sumber. Dan bila British berjaya meluaskan kuasa ke atas negeri-negeri ini, maka British mengukuhkan pula kuasa dengan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu, yang mana British gabungkan 4 buah negeri ini di bawah satu unit pentadbiran yang bercorak persekutuan. Apakah yang akan Anda pelajari? 1. 3.1, kamu akan dapat menjelaskan kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang. Ini yang akan cikgu bincangkan pada hari ini. Dan selanjutnya itu kita akan bincangkan di kelas akan datang. Di video pengajaran yang akan datang. Ada juga beberapa elemen kewarganegaraan dan nilai civic yang boleh didapati melalui bab ini. Oke, kita teruskan. Kita terus masuk kepada 3.1, kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang. Seperti mana yang kita tahu, cikgu ringkaskan sahaja ya. Kalau kita baca satu-satu ini memang panjang. Kamu boleh bacalah buku teks kamu tuh. 4 buah negeri ini kan sangat kaya dengan biji timah dan juga emas. Semasa British menakluki 4 buah negeri ini, kekayaan hasil bumi ini ditadbir urus dengan baik sehingga menjadikan negeri-negeri tersebut makmur. Dan kekayaan dan juga kemakmuran negeri-negeri Melayu ini telah menarik minat kuasa Aceh, Belanda, dan British untuk menguasai negeri tersebut. Oke, kekayaan biji timah. Seperti mana yang kita tahu kan, memang biji timah itu adalah salah satu sumber yang sangat penting di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, yang mana para pedagang dari seluruh alam Melayu ini datang ke pelabuhan Melaka untuk mendapatkan biji timah. Pelombongan biji timah ini ada beberapa peringkat dia. Pelombongan biji timah pada abad ke-15. Ini adalah peringkat awal kegiatan melombong biji timah lah yang berlaku di negeri-negeri ini. Awal sekali kan pada abad ke-15 nih, pelombongan biji timah itu diusahakan oleh orang Melayu, yang mana mereka usahakan di lembah-lembah
sungai. Jelas di situ kan. Mereka melombong biji timah untuk digunakan secara tempatan, dan juga ada yang mereka jual, mereka perdagangkan. Dan masa itu pembesar Melayu melakukan pengawasan, menjaga pelombong-pelombong orang Melayu ini untuk melombong, dan mereka adalah pemilik lombong. Maksudnya pembesar adalah pemilik lombong tersebut. Semua keperluan perbelanjaan akan dibekalkan oleh pembesar pada awal-awalnya lah kan. Kenapa pembesar Melayu ini menjaga kawasan lombong? Sebab mereka mendapat surat tauliah daripada Sultan. Sultan yang memberikan mereka kuasa untuk menjaga kawasan tersebut. Dan ini adalah punca pendapatan mereka, dan sebahagian hasil pendapatan itu akan diberikan kepada Sultan. Paham kan? Ini pada abad ke-15. Contohnya inilah gambar dia. Oke, kaedah tradisional. Mereka guna melampan. Sebab kalau melombong ni kan dorang ambil dari air tu, dorang ambil tanah dari sungai tu, dan mereka akan tapis dia sampailah tidak ada lagi tanah atau pasir yang bercampur atau batu biasa yang bercampur dengan biji timah. So mereka gunakan kaedah tradisional. Contohnya pembesar Chehlong Jafar ni lah. Dia telah membuka sebuah jajahan negeri Perak yang dinamakan Larut, dan segala sungai-sungai dijadikan lombong biji timah. Sangat kaya dengan biji timah masa tu. Di sungai itu penuh dengan biji timah. Sekarang habis sudah semua. Oke. Itu abad ke-15. Kita lihat lagi perkembangan pelombongan biji timah yang menunjukkan kekayaan biji timah di negeri Perak nih ya. Oh, ini negeri Perak kan? Juga tengok balik. Oke. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Ini gambar dia ya, Perak. Oke, kamu boleh nampak sini. Lokasi perlombongan mereka pada abad ini, Perak sangat terkenal dengan hasil biji timah sejak zaman Kesultanan Perak. Pelombongan tertumpu di sepanjang Sungai Perak dan anak sungai di daerah sekitar Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Kuala Kangsar sini dan Kelian Intan di sini. Ini adalah tempat perlombongan pada masa ini. Dan pada tahun 1616 biji timah mula dilombong di Manjung dan Beruas. Manjung dan Beruas. Perak merupakan pelabuhan utama yang menghasilkan biji timah dan sering dikunjungi oleh pedagang, terutamanya Portugis. Kekayaan dan kemakmuran Perak menyebabkan Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungannya pada abad ke-16 hingga abad ke-berapa? Abad ke-17. Perak menggunakan biji timah sebagai bahan bernilai untuk mendapatkan perlindungan Portugis di Melaka bagi membebaskan Perak daripada naungan Aceh. So, Perak ni memang banyak biji timah. Ini adalah tempat-tempat perlombongan. Pada abad ke-18, perlombongan pada abad ke-18 ini ialah Perak, di Perak pada, maksudnya sini kan Perak yang paling awal lah, abad ke-15, ini tidak dinyatakan lah. Tapi pada abad ke-16-17 ni negeri Perak yang paling awal ada perlombongan. Pada abad ke-18 kita lihat, Perak. Pada pertengahan abad ke-18 biji timah dikeluarkan oleh pelombong-pelombong kecil Melayu di kawasan Larut seperti Kerian, Kurau, Larut, Terong, dan Beruas. Nah, ini semua tempat dia. Diharapkan kamu lihat buku teksa, sebab cikgu kasih scroll dia. Sultan Perak, Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah, memeterai perjanjian menjual biji timah dengan Belanda di Melaka. Ubah dulu musik cikgu sedikit. Tunggu kelas. Oke.
Sultan Perak Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah memeterai perjanjian untuk menjual biji timah dengan Belanda di Melaka. Dan menjelang akhir abad ke-18, pengeluaran biji timah Perak telah merosot akibat aktiviti penyeludupan biji timah kepada pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Sebab masa itu Pulau Pinang tu sudah dimiliki oleh British. Oke, kalau kamu tidak ingat semua ni, yang penting kamu ingat sikit-sikit tu. Oke, sudah kelas. Di Selangor pula pada abad ke-18 ni, kekayaan biji timah di Kuala Sungai Selangor telah menarik ramai pedagang luar ke Kuala Selangor. Pada tahun 1790, Sultan Ibrahim dan Belanda menandatangani perjanjian untuk menjual hasil timah antara Selangor dengan Belanda. Maksudnya di Selangor ini kaya juga dengan biji timah, sampai mereka buat perjanjian bahawa semua hasil biji timah di Singapura tu mereka akan jual dengan Belanda. Oke? Ini adalah contoh betapa kayanya mereka dengan biji timah, hanya menggunakan kaedah tradisional. Pada tahun 1789 memerihalkan bahawa Perak ini setiap tahun dia menghasilkan 5.000 pikul biji timah. Ini cara sukatan pada zaman itu. Sangat banyak, dan mereka buat kontrak perdagangan dengan Belanda di Melaka. Masa ni Belanda tu masih menduduki Melaka lah. Ini bukti bahawa mereka sangat kaya dengan biji timah. Dan pada abad ke-19, ini adalah tahap yang paling penting. Oke, ada beberapa tahap ataupun fasa. Masa ini pelombong-pelombong Cina sudah terlibat dalam aktiviti pelombongan biji timah yang berlaku di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Dan mereka menjadi, kamu tahu, mereka jadi pengeluar biji timah utama dunia. Salah satu pengeluar utama dunia. Di Larut. Larut ini di Perak. Nampakkah sini? Inilah Larut. Pelombongan biji timah di Perak ini pada abad ke-19 ini mencapai tahap penting pada tahun 1840-an, hasil penemuan biji timah di Larut. Pembesar Melayu yaitu Long Jafar dan anaknya, anak dia Ngah Ibrahim, telah memajukan pelombongan biji timah di Klian Pau dan Klian Baru, nampak dalam peta tu kan, dengan membawa masuk pelombong dari China, pelombong-pelombong Cina lah. Dan selepas itu mereka jadikan Kuala Sepetang ini sebagai pelabuhan untuk mengangkut semua biji timah mereka tu dari Perak dan pergi ke Pulau Pinang untuk didagangkan. Sebab Pulau Pinang tu pelabuhan, banyak pedagang luar yang berdagang di situ. Kedua, kamu nampak yang besar sini nih, warna orange kah, warna merah nih, Kinta. Lembah Kinta nih pada akhir abad ke-19 muncul sebagai pengeluar utama biji timah dunia. Banyaklah nih tempat-tempat Perak nih penuh dengan biji timah lah, maksud dia. Perkembangan kegiatan pelombongan biji timah menyebabkan kemunculan bandar seperti Gopeng, Ipoh, Batu Gajah dan juga Kampar. Pada tahun 1870-an, Sultan Ismail mengusaha dan memajukan kawasan pelombongan baharu di Lembah Kinta yang menyebabkan kemunculan bandar Papan dan Pangkalan Pegu. Ini versi penemuan. Macam mana mereka boleh menemui biji timah di Larut Perak tu? Pembesar ni si Long Jafar lah. Ada seekor gajah, nama dia si Larut. Ini nama gajah dia. Dia terlepas, mungkin dia terlepas dan masuk ke dalam hutan. Bila mereka jumpa gajah mereka tu, gajah dia orang dapati di kaki gajah tu ada lumpur hitam bercampur dengan biji timah lah. Dan mereka sedar bahawa bila mereka ikut langkah atau jejak gajah tersebut, mereka nampak tempat yang gajah tu yang mereka jumpa tu kan banyak lumpur hitam. Dan di dalam lumpur hitam itu banyak biji timah. So sebab tu mereka panggil nama tu Larut. Sebab diambil daripada
nama gajah milik Long Jafar. Begitu cara dia menemui ya dulu-dulu. Kalau sekarang nih pakai mesin saja kelas. Semua pakai apa? Pakai radar, gelombang, scanner, alat yang lebih teknologi. Tapi kalau pada zaman dulu mana ada kan? So gajah tuh yang bagi orang petunjuk. Sambung lagi pada abad ke berapa nih? Abad ke-19. Jugra. Jugra nih di mana? Juga di Perak. Sangat kaya. Ini bukan Perak, ini di Selangor. Sultan Abdul Samad menjadikan Jugra di daerah Langat sebagai pusat pentadbiran Kesultanan Selangor. Sebab Jugra ini memainkan peranan penting sebelum pusat pentadbiran kerajaan telah berpindah ke Klang. Di sinilah tempat untuk mereka kutip cukai biji timah yang dibawa keluar melalui Sungai Langat untuk dibawa ke pelabuhan Melaka. Manakala di Kuala Lumpur, menjelang tahun 1860, Kuala Lumpur menjadi pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor. Kamu tahu Kuala Lumpur nih, dia kena panggil Kuala Lumpur sebab dulu tempat pelombongan dan akhirnya membentuk sebuah bandar. Selain itu di Selangor biji timah berjaya di Lombong di Ampang. Mana nih? Oke, ini Ampang, boleh nampak sini. Kuala sungai yang menjadi pertemuan di antara Sungai Klang dan Sungai Lumpur dijadikan pangkalan untuk mengangkut biji timah. Kejayaan tersebut mendorong ramai orang Melayu dan Cina mendirikan pertempatan di situ yang telah membentuk Bandar Kuala Lumpur. Jelas di situ kan? Dan Lukut. Lukut merupakan wilayah Kesultanan Selangor. Kalau kamu lihat sini, Lukut ini ada di bawah sekali di sini. Oke, boleh nampak kan? Lukut berada di bawah sekali. Kita sambung. Bagaimana dia menjadi tempat pusat pelombongan? Apabila diusahakan oleh Raja Busu dengan membawa masuk pelombong Cina. Pada tahun 1830-an, selepas kemangkatan Raja Busu, Raja Jumaat berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah yang terkenal. Dan pada tahun 1880, Lukut diserahkan kepada daerah Sungai Ujong, Negeri Sembilan melalui rundingan antara Sultan Selangor bersama-sama pemerintah Sungai Ujong. Ada banyak lagi tempat, Kajang, apalagi situ, Semenyi, dan sikap sini kan, dan Beranang, yang sebelumnya di dalam Sungai Ujong menjadi sebahagian daripada wilayah Kesultanan Selangor. So, kalau kamu tidak ingat semua nih kelas, tidak apa. Yang penting kamu tahu sikit-sikit. Pada abad ke-19 nih, di Larut, di Lembah Kinta, di Jugra, Kuala Lumpur, dan juga Lukut. Nah, nih, nama Kuala Lumpur diambil daripada nama Sungai Lumpur. Namun begitu, nama sungai tersebut ditukarkan kepada Sungai Gombak pada tahun 1875. Tapi sekarang nama dia Kuala Lumpur sudahlah nama dia sekarang. Oke. Nama dia sudah tukar jadi Kuala Lumpur. Itu kekayaan biji timah. Ini menarik minat British tahu. Salah satu, nampakkah mereka sangat kaya. Kekayaan hasil emas. Tadi yang kaya dengan biji timah tuh selalu kamu nampak sini Selangor dengan perakan. Bagaimana pula dengan emas? Kekayaan emas nih, kalau kamu nampak peta dalam buku teks nih, yang warna purple nih, sepanjang purple nih, semua nih mengandungi emas yang sangat banyak. Banyak kan? Kelantan, di Pahang, paling banyak, Negeri Sembilan, sebahagian kawasan Johor. So, pelombongan emas di negeri-negeri Melayu itu bertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya terdiri daripada negeri Pahang. Pahang yang paling banyak emas. Yang mana meliputi kawasan yang berkeluasan 14.000 batu persegi. Wow, sangat besar kelas.
Banyak sekali emas di Pahang. Mengikut rekod negara China, emas telah menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13. Dan menurut catatan Portugis pula, pada abad ke-16 ni, emas yang dihasilkan di negeri Pahang itu diperdagangkan di Melaka, sebab Melaka ada pelabuhan kan. Dan Sultan Pahang juga menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri yang lain. Maksudnya kan, di Pahang ni memang dorang sangat banyak emas. Sangat banyak emas. Kalau kamu nampak gambar ni, dulu mereka guna emas ni untuk macam biasalah, barang perhiasan kan. Sampai sekarang pun emas jadi barang perhiasan dan harganya memang mahal. Pending emas yang kamu nampak dalam gambar ni kan, bertatahkan batu permata, biasanya hanya dipakai oleh kerabat diraja dalam acara istiadat kebesaran diraja lah. So maksudnya sini kan emas ni jadi barang perhiasan untuk dipakai oleh masyarakat Melayu. Dan Pahang itu ada banyak sekali emas mereka. Sampaikan, ini lagi contoh, ini buku ini telah ditulis, tajuk dia The Golden Kersons. Apa nih? Kersonis. Ini sumber dari negara India ya. Diorang sendiri mengatakan bahwa tanah Melayu itu dikenali sebagai Suvarna Bumi. Maksudnya bumi emas. Dulu, sekarang habis sudah semua emas tuh. Sebab itulah British tuh, diorang sangat berminat untuk ambil tempat itu sebab dia mau sumber emas kelas. Bayangkan nah. Manakala dalam catatan Yunani, Claudius Ptolemy, ahli geografi Yunani, ada menulis pada abad kedua Masehi, dia juga inilah tuh The Golden Kersonis, yang bermaksud semenanjung emas. Memang tidak dinafikan sumber emas tuh sangat banyak, tapi yang di sini sejalah. Kamu nampak Pahang tuh paling banyak emas. So, lokasi pelombongan emas di Pahang. Memanglah orang kan Sultan tuh guna emas, kerabat diraja, jadi diorang memang sudah buat pelombongan secara tradisional. Lokasi pelombongan emas nih di Pahang, diorang buat di ini tempat dia, Hulu Pahang, yaitu di sekitar Sungai Tembeleng nih, Sungai Tembeleng, Sungai Jelai, dan Sungai Semantan. Oke, kalau kamu lihat petunjuk yang warna merah tuh, itulah lombong emas. Selain kaya dengan emas, mereka juga ada pelombongan biji timah. Oke, so ada beberapa company lah, ataupun ya mesti ada syarikat-syarikat yang buat pelombongan kan, yang berbentuk tiga segi tuh, itu adalah Pahang Corporation. Yang empat segi Malay Peninsular Corporation. Dan yang bentuk bulat ini, mana bentuk bulat ini, itu adalah Penjom dan Sungai Dua Semantan Corporation. Oke, ini peta pelombongan biji timah, pelombongan emas dan biji timah yang diusahakan pada abad ke-19 di Pahang. Kamu lihat sini ya, ada beberapa abad nih. Abad ke-16 dan ke-17 nih, pelombongan emas tuh dijalankan oleh orang Melayu, orang asli, dan orang Minangkabau. Dan mereka menggunakan keedah tradisional, yaitu mendulang dan melampan. Tapi pada abad ke-18, akibat daripada kekayaan emas ini telah menarik kehadiran orang Cina dari Kelantan, Perak, dan Negeri Sembilan untuk melombong di Pahang. Dan mereka masih menggunakan keedah melampan. Pada abad ke-19 pula, Sultan Ahmad memberikan konsesi. Konsesi itu maksudnya ada di sini. Hak atau keizinan, macam dia bagi kebenaran lah untuk menggunakan kawasan itu bagi tujuan melombong. Maksudnya Sultan itu benarkan mereka guna tempat itu untuk melombong. So apa yang dia buat pada abad ke-19 nih, dia bagi hak itu kepada orang Eropah untuk memajukan kegiatan pelombongan di Pahang. Sultan bagi sebab nanti diorang kena bayar, ataupun sebagian hasil tu mereka akan bagi dengan Sultan lah.
Oleh itu, pelombong Eropa ini menggunakan keedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Mereka guna keedah yang lebih canggih dan lebih banyaklah yang mereka boleh dapat. So, melihat kepada kekayaan hasil emas dan biji timah nih, kita harus bersyukur dan menghargai negara kita sebab kita ini dikurniakan dengan pelbagai kekayaan hasil bumi. Selain itu, tanah kita ini sangat subur untuk tujuan pertanian. Sebab kita ada hujan sepanjang tahun, kita tidak ada cuaca yang sangat ekstrim. So kita harus bersyukur. Dan kita sekarang ini haruslah memanfaatkan segala sumber kekayaan ini untuk kesejahteraan hidup masyarakat dan kemakmuran negara. Boleh faham kan? Maksudnya sini 3.1 tuh kamu sudah nampaklah ini semua kekayaan yang dimiliki oleh tanah Melayu. Spesifik kepada 4 buah negeri tadi tuh. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang. Nanti kamu akan lihat. Oke, sebelum saya bagi tahu apa yang kamu kena buat selepas nih ya. Sorry, cikgu akan scroll ya. Kamu akan lihat 3.2. Bagaimana British meluaskan kuasanya di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang. Ini cikgu akan buat satu klip video yang berlainan lah, sebab dia topik yang lain sudah. Apa yang saya mau kamu buat ialah sila buat nota secara ringkas saja, tidak payah banyak-banyak. Nota itu kenalah mengandungi dua perkara tadi tuh. Kekayaan tuh kan kamu kasih bahagi dia lah dalam contohnya peta pokok. Oke, kekayaan biji timah macam mana, kekayaan emas tuh macam mana. Dan kerja ini saya perlu kamu hantar. Oke, kalau hari ini kamu tidak sempat, kamu boleh hantar sehingga esok. Tapi esok sampai jam 10 pagi sahaja. Oke, jelas di situ. Ini untuk kelas 3 Bestari ya. Nanti ada kelas lain lagi yang akan tengok video ini. Oke, untuk kelas yang lain tuh nanti cikgu akan bagi tahu di dalam WhatsApp grup tuh lah. Tapi untuk kelas 3 Bestari yang melihat video ini, kelas kamu yang pertama lihat video ini, saya mau kamu buat nota juga. Oke? Buat nota dan hantar esok 10 pagi. Juga akan type juga lah dalam grup WhatsApp nanti ya. So, itu sahaja. Terima kasih kerana Anda sudah meluangkan masa untuk mendengar klip pengajaran video 3.1. Sekian dan terima kasih.